Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Munawwarah Taman Nusa Bayu, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan EJK Surau, dan kasih Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Jauharul Mawhub wa Munafihatul Qulub oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani yang telah beliau nukilkan daripada kitab Libabul Hadis. Ini kitab Saripati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Di bawah tajuk tanbih atau peringatan untuk membaiki niat. Hikayat cerita bahawasanya dua orang bersaudara adik-beradik adalah salah seorang daripada keduanya abid ahli ibadat yang berbuat ibadat, dan yang satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwat keinginan nafsunya, ke nafsu sahaja. Dan adalah yang abid itu, ahli ibadah itu, cita berkehendak, bercita-cita hendak melihat iblis. Cita-cita yang tak berapa baik lah ni. Maka pada suatu hari melihat dia akan iblis, dapat lihat, dan berkata iblis baginya, mungkin saya agaklah siap solat hajat bagai kan nak jumpa iblis. Allah kabulkan, jumpa. Cubalah nak jumpa malaikat ke apa kan. Iblis nak jumpa ni. Hai menyesal atas engkau, kata iblis. Telah engkau sia-sia akan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau dan memenat akan badan engkau, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya. Maka berkata yang abid pada dirinya, sekali je iblis cakap macam tu. Apa terus yang abid tu cakap, aku hendak turun pergi muafakat bersama-sama dengan saudaraku, adikku di bawah itu pada makan dan minum, pada segala yang lazat-lazat pada masa 20 tahun. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadat pada 20 tahun yang tinggal lagi. Syaitan punya perancangan tu macam syaitan ni tahu umur dia berapa kan. Syaitan pun cakap, kau dah 40 tahun kau ni beribadat aja. Kau dah sia-siakan ke tak? Hidup ni kena enjoy, kata iblis. Dia jumpa iblis pula tu, bukan syaitan biasa. Iblis ni ketua syaitan. Kan? Jadi ayat dia gitu je. Iblis cakap, kau ni lagi 40 tahun kau hidup, kau ikutlah nafsu. Dah 40 tahun kau ibadat kan, kira seimbang lah tu. Lebih kurang tu saya tambah lah kan. Maknanya lebih kurang macam tu lah. Terus bercita-cita nak turun. Dia membenarkan lah. Padahal umur apa nama ni manusia tak ada siapa yang tahu. Makhluk tak tahu. Yang tukang, yang apa, kan ada cerita malaikat maut. Apa nama ni, ada malaikat maut ni tukang cabut nyawa. Dia pun tak tahu bila dia kena cabut nyawa orang. Tahu-tahu datang perintah. Ada satu kali cerita ni, minta maaf lah cerita atas cerita kan. Dan satu kali ni malaikat maut diperintahkan untuk cabut nyawa si fulan ni di negeri India. Masa tu zaman Nabi Sulaiman tak silap. Tapi orang tu sekarang dekat tempat kerajaan Nabi Sulaiman lah, tak tahu kat mana, ingat. Jadi dia pelik, tak lama lagi dia nak cabut nyawa dia ni. Memang dah diperintahkan nak cabut nyawa kan. Tapi masih kat kerajaan Nabi Sulaiman. Aku diperintahkan cabut nyawa dia dekat India. Kenapa masih kat sini? Gitu kan. Tak lama rupanya
yang nak dicabut nyawa ni minta izin dengan Nabi Sulaiman nak pergi India atas urusan apa entah. Nabi Sulaiman kata, baiklah, aku hantarkan guna angin. Nabi Sulaiman kan kerajaannya meliputi semua perkara. Dia hantar pergi angin. Lagi cepat. Kalau sekarang pakai apa? Kapal terbang, lambat kapal terbang. Itu pun belum tentu sampai, dah kena tembak apa lain kan. Cuaca lain, macam-macam. Yang angin je sampai India. Rupanya betul, tak lama sampai India, terus sampailah masa untuk jabut nyawa, mati kat India. Malaikat pun tak tahu apa nama bila sampai masanya tu kan. Maknanya dah diperintahkan tu baru tahulah kan. Iblis dia cakap mengungkap 40 tahun lagi. Dah nama pun Iblis, pergi ngikut pula tu kan. Dia bagus ahli ibadat, tapi cita-cita dia tak bagus, nak jumpa Iblis. Ibadat kalau macam kita ni, minta supaya scammer telefon kita, memang cek pasal lah. Orang kalau boleh scammer call tu, kita matikan dia punya panggilan. Tak ada scammer call aku ke? Minta pula kan, memang mendapat lah. Baik, maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Dan saudaranya yang di bawah jaga ia daripada mabuk arak, yang tengah baring-baring tertidur sebab minum arak penat sangat, menjoget cucuk langit agaknya kan. Terbangun, maka ketahui ia akan dirinya dalam kelakuan yang sangat jahat. Baru dia sedar, dalam keadaan busuk lah, apa nama ni, teruk lah, sedar diri lah. Sesungguhnya telah kencing ia atas kainnya. Nampak dia punya mabuk tu sampai terkencing pun dalam seluar lah kain dia dan badannya. Padahal dia tercampak atas bumi, atas lantai, lagi di dalam kelam gelap. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat, ini dosa, dan saudaraku di dalam taat dan ibadat. Maka aku masuk neraka dan ia masuk syurga. Dia cakap dengan diri sendiri. Yang ni bagus, tak ada. Bagusnya tu tak ada niat nak jumpa Iblis lah. Dan dia sedar diri. Jahat dia tu jahat lah, tak bagus lah kan. Niat dia tu kemudian berniat ia hendak taubat, Masya Allah, dan hendak berbuat ibadat serta saudaranya, nak ikut abang dia ke adik dia tu. Maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadat, dan turun saudaranya atas niat maksiat, nak buat dosa. Maka tergelincir kakinya, takdir Allah kan. Entah macam mana tergelincir, jatuh atas saudaranya. Entah agaknya rumahnya bocor air apa, licin apa, tak tahulah kan cerita dia tu kan. Maka mati keduanya, yang atas terjatuh tergelincir, gempap yang bawah, mati dua-dua kan. Senang dong mati saat sekarang mati senang, memang sekejap je boleh ni kan, sekedip mata je. Maka mati keduanya, maka dihasyarkan, dihimpunkan abid yang ahli ibadat tadi tu, dikumpulkan di padang mahsyar atas maksiat, dan dihasyarkan, dihimpunkan yang asi itu, yang berbuat maksiat tadi itu, atas niat taat dan ibadat. Maknanya dia punya niat tu yang tukang maksiat dosa tadi tu, niat dia nak taubat tu diterima, dan dia dibangkitkan dengan niat nak ibadat dan taat tu tadi. Yang si ahli abid ni pula dengan niat dia nak buat maksiat tadi, dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar dengan niat nak buat maksiat tadi ini kepentingan niat lah. Jadi kita betulkan niat kita, perbaiki niat kita untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, berulang kaji tuan-tuan bukan baru belajar ni, tak, ni ulang kaji. Baik, cukuplah kadar ni kelebihan atau ilmu dan ulama, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Paku Iman dan Simpulan Iman oleh Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi, ulama Kedah, diselenggara oleh Khuwaidimullah Anwar bin Haji Mu'a'ay, yang berkhidmat dan bermukim di Pondok Pasir Tumbuk, Kota Baru, Kelantan. Dia apa nama ni, dia ada tambahan sikit lah dalam kitab ni. Baik, muka surat 34, yang Rumi muka surat 34. Di bawah tajuk apa ni? Di bawah tajuk kalam, berkata-kata
Baik. Dan harus 1, 2, 3, 4 dengan yang keempat lah. Bukanlah Allah Ta'ala mula berkata-kata kemudian diam, ya, kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Allah Ta'ala tu bukan mula-mula diam lepas tu baru bercakap macam kita, tak. Allah Ta'ala tu sentiasa berkata-kata. Dan harus boleh bagi Allah menjadikan dan mengadamkan, mentiadakan tiap-tiap mungkin atau meninggalkannya. Habis tentang bab kalam tu, dah habis kat situ. Ni masuk pada sifat harus. Dan harus bagi Allah Ta'ala, harus tu maknanya bukan mesti, boleh. Boleh Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap mungkin. Mungkin tu apa? Makhluk. Dan harus bagi Allah Ta'ala mengadamkan, mentiadakan. Ain dal mim, adam, yakni mentiadakan. Kalau alif dal mim tu nama Nabi Adam. Boleh Allah Ta'ala menjadikan dan mentiadakan makhluk. Maksudnya begitu tak mesti. Yang namanya Tuhan mesti jadikan makhluk. Tak mesti. Kalau tak jadikan makhluk, tak namanya Tuhan. Tidak. Dia bukan macam kita. Kalau tak ada anak, tak dipanggil bapa. Itu memang, itu manusia. Kan? Manusia kalau belum ada anak, tak dipanggil bapa. Suami je lah. Ataupun belum kahwin, bujang je lah kan. Allah Ta'ala bukan begitu. Kalau tak menjadikan makhluk, tak namanya Tuhan. Tak jadikan makhluk pun, Allah tetaplah Tuhan. Baik. Bermula dalilnya, apa dalil Allah Ta'ala tu boleh sahaja menjadikan atau mentiadakan makhluk tu? Jika tiada harusnya, kalaulah Allah Ta'ala tu wajib menjadikan makhluk, bukan harus, nescaya bertukar hakikat mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Dan bertukar hakikat mungkin itu mustahilnya. Kalaulah Allah Ta'ala tu mesti jadikan makhluk, makhluk dah tak dipanggil mungkin lah. Mungkin tu boleh ada dan boleh tiada. Dia dah jadi wajib, wajib akal. Ataupun kalau Allah Ta'ala mesti tak jadikan makhluk, dia jadi mustahil akal. Bertukarnya hakikat mungkin itu mustahilnya. Mustahil, tak diterima akal. Makhluk ni wajib akal ataupun mustahil akal. Makhluk ni boleh ada dan boleh tiada. Maka apabila mustahil bertukar hakikat mungkin itu, nescaya tetaplah harus bagi Allah pada menjadinya atau meninggalkannya. Maknanya apa kesimpulannya, Allah Ta'ala tu boleh sahaja jadikan makhluk dan boleh Allah tak jadikan makhluk. Bukan wajib. Baik, fasal percaya kepada malaikat. Habis tentang sifat-sifat Allah. Masuk pada bab malaikat. Kitab memang pendek, tak apa, kita ulang kaji. Soalan, macam mana percaya dengan malaikat? Jawabnya, iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang wajib menanggung dosa pahala, yang ada 5 syarat taklif tu. Percaya dan iktikad. Percaya dan iktikad. Iktikad tu percayalah, yakin. Yang jazam ni yang putus, tak berubah, 100%. Bahawa ada bagi Allah itu beberapa banyak malaikat. Wajib percaya Allah Ta'ala ada jadikan malaikat. Mereka itu jisim yang latif. Jisim tu mengambil ruang dan tempat, tapi latif, halus. Latif ni lembut boleh, halus boleh. Halus yang sesuai lah, tak nampak. Kita manusia tak nampak. Yang dijadikan dia daripada nur, daripada cahaya. Mereka itu hamba Allah yang Allah pelihara akan mereka itu daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya. Allah Ta'ala pelihara daripada apa yang Allah Ta'ala tegah. Lagi suci mereka itu daripada sifat-sifat manusia. Dia tak sama dengan manusia. Satu kali kawan sekerja saya kat sekolah kita orang sekolah menengah dengan sekolah rendah, kantinnya sama. Jadi masa makan tu ada, dalam seminggu ada sekali berjumpa lah. Hari-hari lain biasanya waktu rehat lain. Jadi bila jumpa tu, dia pun tanya, murid aku ni ada tanya, dia kata,
Budak darjah 5 ke 6 gitu. Bila dia ajar bab tauhid, dia tanya. Jadi aku tak tahu, aku diam dululah. Soalan dia apa? Dia kata, budak ni tanya, Ustaz, Allah Ta'ala kan maha berkuasa kan? Kenapa Allah Ta'ala jadikan malaikat? Allah Ta'ala kan boleh buat sendiri semua. Ialah budak nak tahu kan, ikhlas nak tanya, bukan nak test ustaznya kan. Dia tanya, macam mana nak jawab tu? Kawan saya tu tahu saya ngajar masjid surau, jadi dia nanyalah kan. Saya cakap, mungkin budak ni ingat Allah Ta'ala jadikan malaikat tu untuk tolong Allah Ta'ala. Jadi kena beritahu budak tu balik, Allah Ta'ala boleh menjadikan segala perkara tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa kawan. Allah Ta'ala tak perlukan pun malaikat untuk buat sesuatu. Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala boleh jadikan sendiri. Dan bukannya Allah Ta'ala beri kuasa kepada malaikat. Aku beri kau kuasa, dengan kuasa ni kau tolong itu ni. Tak, pun bukan juga. Dan bukan juga Allah Ta'ala beri kebenaran malaikat tu sendiri ada kuasanya, pun bukan. Malaikat, kau gunalah kuasa kau sendiri, buatlah gini-gini, pun bukan. Malaikat pun makhluk. Makhluk ni dalam kitab-kitab tauhid ibaratnya macam patung wayang kulit. Jadi pada zahir seolah-olah, contoh malaikat maut, pada zahir pandangan mata kasar, walaupun kita tak nampak, tapi kira zahir lah, zahir syariat, seolah-olah malaikat maut lah yang cabut nyawa kita. Ayat Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala kata Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua, tak silap kan, Barakalladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Ta'ala yang jadikan maut dan hidup. Dua ayat Quran ni seolah-olah bertentangan. Yang sebenarnya tak bertentangan, dua-dua betul. Makna ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, itu hakikat kejadian sebenar. Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Manakala ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat-sahabatnya dan seluruh manusia bahawasanya malaikat maut yang mematikan kamu, itu zahir, pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah malaikat yang cabut nyawa. Hakikat sebenar Allah Ta'ala yang cabut nyawa, Allah yang gerakkan malaikat tu. Itu fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Berbeza dengan fahaman yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman sesat yang lain. Baik, itu secara ringkas dia punya situasi lah. Baik. Jadi saya pun cakap macam tu. Yang pertama, Allah Ta'ala tak perlukan malaikat untuk buat sesuatu. Allah Ta'ala boleh jadikan sendiri. Dan Allah Ta'ala jadikan malaikat itu untuk menunjukkan kekuasaannya, menjadikan makhluk yang seperti malaikat itulah. Jadi lebih kurang macam tu lah jawapannya. Kan? Baik. Maka tiada mereka itu, malaikat tu, makan atau minum, tiada lena, dan tiada diperanakkan, tak beranak, dan tiada beranak. Tak diperanakkan, dia bukan lahir daripada mak bapak, tak ada. Dan tiada beranak, dan dia pula tak beranak. Dan tiada lelaki, bukan lelaki tu typing error, biasalah manusia kan. Dan tiada perempuan, dan tiada mereka bersyahwat, tak ada syahwat nafsu, tak ada. Yang ini tiada keinginan pada berkahwin, tak ada. Berbeza dengan gambaran oleh orang bukan Islam. Siap buat malaikat tu macam baby, boleh terbang, ada kepak, boleh panah orang lah, jadi jatuh cinta, macam-macam lah. Benda tu, kartun-kartun tu mempengaruhi akidah juga sebenarnya tu kan, tapi masuk juga Malaysia kan. Dulu saya masa kecil selalu juga tengok kartun tu kan, tembak dengan konon-kononnya malaikat lah, angel, kan, dipanah dah jatuh cinta.
Kan digambarkan kanak-kanak apa ni, malaikat tu macam baby pula. Baik. Jadi malaikat bukan lelaki, bukan perempuan, tidak lahir, tidak beranak, tidak bersyahwat. Maka nyatalah bohong dan sesat orang yang berkata Harut dan Marut itu malaikat yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir dan berzina dengan perempuan. Maka diazab akan kedua-duanya hingga hari kiamat. Bohong. Maka inilah yang dicerita oleh Yahudi, dan yang sebenarnya bukan begitu. Dan kata setengah ulama, Harut dan Marut itu manusia, maka dinamakan malaikat kerana solehnya. Bermula malaikat itu amat banyak, tiada kita ketahui bilangan mereka itu, melainkan Allah jua yang mengetahuinya. Banyak sangat, tak tahu. Yang 10 tu yang wajib kita tahu tu ketuanya. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, perincinya satu-satu itu 10 malaikat saja. Pertamanya Jibril atau Jibrail. Kerjanya membawa wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, dan lagi kerjanya juga mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam ini. Adapun orang yang berkata Jibrail sekarang ini habis kerjanya kerana tiada nabi-nabi dan rasul-rasul yang hendak dibawa wahyu kepadanya, maka adalah orang yang berkata demikian itu semata-mata jahilnya. Bukan itu sahaja kerja malaikat Jibril, turunkan wahyu saja, tak. Mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam ini. Dan keduanya Mikal atau Mikail. Ada dua nama, Mikal atau Mikail. Kerjanya mentadbir rezeki segala makhluk dan hujan dan lain-lainnya. Jadi yang turunkan wahyu ni Allah Ta'ala ke Jibril. Allah Ta'ala hakikat. Pada zahir seolah-olah malaikat Jibril yang turunkan, Allah Ta'ala yang gerakkan. Sebab malaikat pun makhluk. Begitu juga Mikail, yang beri rezeki Allah Ta'ala ke malaikat Mikail. Allah hakikat sebenar yang beri rezeki dan hujan tu Allah. Zahir, pandangan mata kasar. Kita sebut pandangan mata kasar walaupun kita tak nampak dengan mata kita. Disebut zahir ataupun zahir syariat. Dalam kitab Aqidatun Najin ada pembahasan zahir dan hakikat. Perlu apa nama ni, dalami tentang zahir dan hakikat. Kenapa? Kalau tak boleh bercelaru. Macam tadilah, ada ayat Quran yang mengatakan Allah yang menghidupkan, mematikan. Ada ayat Quran yang lain pula kata malaikat maut yang mematikan. Dua-dua betul. Bila kita dah faham tentang zahir dan hakikat, kita tak ada masalah nak memahami ayat Quran yang seolah-olah bercanggah. Dipanggil ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Dan ketiganya Israfil. Israfil kerjanya tiup sangkakala. Dan keempatnya Izrail, kerjanya mengambil nyawa tiap-tiap yang bernyawa, walaupun huma. Huma ni kutu lah kan, dan huma dan kuma yang sangat halusnya. Maknanya setiap makhluk lah, bukan manusia je. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Artinya turun malaikat dan Jibrail pada malam Lailatul Qadar. Malam tu Lailah lah, Lailah tu malam. Pada malam Al-Qadar, dengan titah, perintahlah, dan suruh, perintah juga daripada Tuhan mereka itu, min kulli amr, dengan tiap-tiap pekerjaan yang mengqada akan dia. Qada tu mentakdirkanlah oleh Allah bagi tahun itu hingga tahun hadapan, daripada ajal dan beranak dan rezeki dan lain-lainnya. Bukan ajal, beranak dan rezeki sajalah, dan lain-lainnya, semua sekali. Dan bukan Allah Ta'ala baru mentakdirkan, tidak. Allah Ta'ala sudah takdirkan sejak makhluk belum ada. Yang ini apa malaikat dan Jibril kerjakan, tunaikan daripada tahun ini sampai tahun hadapan. Adapun takdir Allah Ta'ala tu bukannya baru dibuat, tidak.
Dan diserahkan pada mentadbirnya kepada 4 malaikat, Jibril, Jibrail, Mikail, bukan Mikail tu Mikail, typing error lagi, Israfil, Izrail. 4 yang mentadbir je lah, management panggil, bahagian pentadbiran, pengurusan. Dan kelimanya dan keenamnya daripada 10 malaikat itu Munkar dan Nakir, kerjanya soal orang yang mati. Mungkin gila-gila ke apa, tak tahulah, itu perinciannya tak tahu. Cuma yang kita tahu Munkar Nakir, menyoal orang yang telah meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia bukan dekat kubur, kena tak soal? Kena juga. Dalam kitab-kitab tauhid disebut kena. Walaupun hancur, berkecai, dia tetap dikumpulkan semula, nyawanya tu tak berkecai. Nyawanya tetap ada. Dan setengah ulama' pendapat yang berbeza pendapat. Ada yang ulama' kata nyawa je yang hidup, badan tak. Dan pendapat yang kuat, badan pun dihidupkan. Badan pun dihidupkan. Ada juga berbeza pendapat. Ada yang kata separuh badan saja, ada yang kata seluruh badan. Pendapat ni kuat. Kenapa? Sebab kalau badan tak dibangkitkan dalam kubur, macam mana nak merasa nikmat atau merasa siksaan? Jadi itu sebab pendapat yang kuat mengatakan nyawa dan badan tu disatukan balik dalam kubur untuk merasa nikmat dalam kubur ataupun siksaan dalam kubur. Jadi orang mati kena bom berkecai pun kena soal juga. Tak ada masalah untuk Allah Ta'ala kumpulkan balik. Oh, dah berkecai, selamat. Tak ada. Ataupun dah dikunyah-kunyah ikan jos kan, mati kat laut, tetap kena juga Dan ketujuhnya dan kedelapannya Raqib dan Atid, kerjanya menyurat. Menyurat ni menulis pekerjaan tiap-tiap mukallaf, orang yang wajib menanggung dosa pahala, hingga mengerang waktu sakit sekalipun, disurat juga, ditulis juga. Aduh pun ditulis. Cuma bahasa apa, mungkin Arab lah, tak tahulah kan. Bahasa apa, tulisan apa tak tahu, tapi catat semua, rekod semua ada. Tengah ramai orang ke, tengah seorang diri, semua dicatat. Kita yang tak nampak kan. Kalau pencuri tu kan, tak ada orang mana ada, malaikat ada. Kan. Baik. Itu sebab kena percaya malaikat. Jadi sebelum buat sesuatu tu kita fikir juga, malaikat ada ni, orang memang tak ada, malaikat ada ni. Dan banyak juga cerita tentang Raqib dan Atid ni. Ada perkara yang dia tak tercatat, iaitu niat. Yang dicatat tu yang dia nampak, perbuatan, percakapan. Niat dalam hati ada yang dia tak tercatat, itu niat. Dalam kitab Al-Jawharul Mahub juga, bila ada satu orang dia berniat nak buat semua kebaikan kalau dia mampu. Kita kena niat, dianjurkan kita niat, ya Allah, aku nak buat semua kebaikan kalau aku mampu. Walaupun mampu kita tak buat, niat je. Tak dosa. Tak dosa. Kau dah niat tak tunaikan, dosa. Itu bukan janji, ini niat. Janji tu wajiblah ditepati kan. Ini niat, ya Allah, aku berniat kalaulah aku mampu, aku nak buat semua kebaikan. Ya tak? Buat tak buat tu nombor 2. Dah mampu tak buat, itu nombor 2. Dapat buat, alhamdulillah, lagi berganda pahalanya. Tak dapat buat, dah dapat pahala dah, siap-siap. Itu sebab dekat akhirat ada orang yang Allah Ta'ala suruh malaikat masukkan dalam syurga, ataupun pahalanya disuruh tambah ke berganda-ganda gitu. Malaikat pun tanya, dekat dunia dia tak buat apa-apa lah, ya Allah. Allah Ta'ala kata dia ada niat. Niat tu dia ada. Besar pahala niat, tuan-tuan. Ya Allah. Contoh kan nak tolong orang kan, hujan-hujan di motor rosak pula kan, kita naik kereta, ya Allah, kalau bermotor aku nak tolong tolong tunda kan. Tapi tak ada motor, kan naik kereta, macam mana tunda kan. Niat dah ada kan, ataupun doakan ke kan. Baik.
Dan kesembilannya Malik, kerjanya mengelola neraka. Manager neraka. Dan kesepuluhnya Ridwan, kerjanya mengelola syurga. Masya-Allah. Baik, itu biasa yang kita dengar lah, 10 ketua malaikat. Bukan 10 aja yang ada, tak, dia ketua. Baik, fasal, percaya kepada kitab-kitab. Habis tentang malaikat, dia tak bahas panjang. Kalau nak perbahasan yang panjang, pada kitab-kitab yang lebih dalam lah. Soal, macam mana percaya dengan segala kitabnya? Jawab, wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan iktikad, yakin dalam hati ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitabnya yang diturunkan atas setengah rasul-rasulnya, iaitu titah ataupun perintah Allah dan firman-Nya yang disampaikan oleh Jibril kepada rasulnya, yakni Jibril bacanya dengan mulut, beri rasul itu dengarnya, bukanlah diunjuk surat. Bukan ditunjukkan tulisan surat, tidak. Malaikat Jibril baca, Rasulullah dengar. Rasulullah dengar. Itu adik ajak masuk, Aziz. Adik yang biasa seorang. Masuk. Baik. Jadi Jibril baca, Rasulullah dengar. Bermula kaul pendapat yang tahqiqnya, yang kuatnya, tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya yang diturunkan atas rasul-rasulnya. Nak duduk ke nak buang kecil? Nak duduk buang kecil sana. Tunduk sikit. Lalu depan orang. Saya dah pindah tuan, pindah Mas. Jadi sini apa nama dah tak duduk sini. Tu ngikut tu nak ngikut. Baik. Jadi tiada diketahui berapa banyak kitabnya yang diturunkan atas rasul-rasulnya. Kitab tak tahu jumlah sebenar lah. Maka jangan kata 104 buah atau lainnya, hanya wajib kita ketahui dengan tafsirnya 4 kitab jua. Yang wajib kita ketahui 4 sahaja. Baru berapa bilangan sebenar serah pada Allah Ta'ala, tak tahu. Pertamanya Taurah atau Taurat, diturunkan atas Nabi Musa, bacaannya dengan bahasa Ibrani. Tak tahu ada lagi ke tak bahasa Ibrani. Dan keduanya Zabur, diturunkan atas Nabi Daud dengan bacaannya dengan bahasa Kipti. Bahasa Kipti. Dan ketiganya Injil, diturunkan atas Nabi Isa, bacaannya dengan bahasa Syriani atau Suryani. Suryani. Jadi Injil ni yang apa nama ni dikatakan Bible, tapi telah ditahrif, telah diubah. Injil yang sebenar, yang betul lah. Bible tu telah diubah, Injil yang telah diubah. Baik. Dan keempatnya Quran, diturunkan atas Nabi Muhammad, bacaannya dengan bahasa Arabi, bahasa Arab. Dia 4 bahasa berlainan. Dan wajib iktikad, percaya ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab rasul-rasul yang dahulu itu sudah Tuhan mansukh, buang hukum-hukumnya. Hukumnya sudah terbatal semua. Hanya disuruh kita ikut itu syarak Nabi Muhammad hingga kiamat. Kalau hidup zaman sekarang kena dah ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Yahudi dan juga Nasrani, mereka ni tak dikira orang Islam sekarang. Kenapa? Sebab yang pertama ubah agama Islam tu sendiri. Yang kedua, dia tak ikut, tak nak mengakui syariat Nabi Muhammad, tak nak mengakui Nabi Muhammad tu sebagai Rasul terakhir. Sebab tu nama-nama Nabi sebelum nama Nabi Muhammad tu, kalau macam Kristian kan, ada sama nama dia tu kan. Adam, nama sama tu, Adam, Adam macam tu tu kan. Lagi apa, macam-macam lah. Itu semua nama-nama Nabi. Cuma dia tak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir atau Rasul terakhir. Adapun seperti wajib atas kita mengerja haji, maka iaitu, dia punya tulisan ni terapat tu, maka jarak patutnya, iaitu syarak Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, tetapi semacam, sama macam syarak Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim, maka iaitu tiada mengapa.
Asalnya haji itu syariat Nabi Ibrahim, tapi masih diteruskan sebagai syariat Nabi Muhammad sampai sekarang. Nabi Isa yang akan turun akhir zaman nanti untuk melawan Dajjal, itu pun akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun kafir-kafir ahli fatrah, iaitu orang yang selepas Rasul yang dahulu dan sebelum bangkit Rasul yang lain pula, seperti kafir-kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul, maka mereka itu lepas daripada neraka, yakni tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun di masa belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul, maka tiada masuk neraka mereka itu atas kaul pendapat yang sahihnya. Oh, best lah Ustaz. Jangan pula macam tu, ya tak? Wah, best lah, tak masuk neraka, semua berhala, berzina semua. Oh, bestnya. Jangan kita terniat macam tu. Sebab dia masuk syurga tu syurga yang bukan syurga amalan lah, kira simple lah. Cuma dia tak masuk neraka, cuma syurganya tu simple. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan tiada kami menyeksa akan seorang hingga kami bangkit akan Rasul, yakni Rasul yang menyampaikan kepada itu orang, bukan dengan Rasul yang dahulu. Itu dalil Allah Ta'ala tak siksa, tak masukkan neraka ahlul fatrah, orang kafir yang tak sampailah seruan Islam padanya. Inilah kaul pendapat yang sahihnya, yang sah, yang betul. Dan muqabil lawan kaul yang sahihnya itu tidak boleh diterimanya. Pendapat yang mengatakan ahlul fatrah tu masuk neraka tak diterima, sebab dalil ni kuat ni, dalil Quran. Maka dua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada masuk neraka kerana kedua-duanya ahli fatrah. Ibu bapa Nabi Muhammad kan meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nabi Muhammad jadi Rasul umur 40, baru disampaikan ajaran Islam tu. Jadi ibu bapa, kalau bapa Nabi Muhammad meninggal dunia umur berapa ke sebelum lahir, lupa pula. Kemudian ibu Nabi Muhammad lahir masa dia meninggal dunia masa dia dah besar sikit lah kan. Jadi dua-duanya belum menerima ajaran Islam daripada Nabi Muhammad. Jadi dua-duanya dikira ahli fatrah dan tidak dikira masuk neraka, tak. Tak dikira masuk neraka. Malah ada hadis dhaif lah, hadis tersebut dhaif, tapi diterima juga oleh ulama, iaitu Allah Ta'ala bangkitkan, hidupkan semula ibu bapa Nabi Muhammad, mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi Muhammad, kemudian diwafatkan semula, dimatikan semula. Ada juga hadis, tapi dhaif lah. Tapi yang kuatnya ayat Quran tu lah. Seruan agama Islam tak sampai kepada ibu bapa Nabi Muhammad, jadi mereka tak masuk neraka. Baik, masuk isyak azan dulu, sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sambung sikit boleh? Dia saya. Sikit. Ya. Apa tu? Dengan ahli-ahli fitrah ni. Aha. Kalau orang tu dia tinggalkan dalam Amazon lah, sampai wahyu pada dia. Dia dikira ahli fitrah. Penglihatan salah satu. Baik, jadi kita tengok perbahasan tentang sudah bangkit ataupun sampai seruan Rasul. Ni bawah tu je. Maka kafir-kafir ahli fatrah, iaitu kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya, seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad di Rasul, jadi kena seksa akhirat dan masuk surga. Itu yang lahirnya tu dari segi masa selepas wafat Nabi Rasul dan sebelum bangkit Rasul yang lain. Dari segi tak sampai pula, dia hidup zaman sekarang dah selepas syariat Nabi Muhammad, tapi tak sampai seruan Rasul tu kan. Ada bahas tak? Tak bahas. Dia cuma sebut sini sampai seruan Rasul itu kepadanya. Maknanya kalau tak sampai seruan Rasul, dia tak mukallaf. Cuma ada orang kata juga, kalau kat hutan-hutan tu dia kan boleh buka Astro Ustaz. Astro boleh pilih. Dia tak wajib tengok yang Al-Hijrah. Ustaz, kamu nak mempertahankan di Al-Fatrah ini, kita nak mengelakkan jasa gebuk. Dia boleh je buka search kat internet, tekan dia apa sekarang. Itu benda tu dia boleh pilih. Maknanya tak mesti dia tak nak kan. Dia tak nak tahu tentang Islam contohnya. Jadi benda tu dikira tak sampai lah. Memang dikira tak sampai seruan Islam kepada dia. Orang macam tu best lah Ustaz. Jangan kita niat macam tu lah. Kalau kat Malaysia sekalipun kan, Amazon tu dah satu cerita lah. Kat luar negara ataupun jauh daripada orang Islam. Kat Malaysia sendiri, yang negara Islam ni contoh, tapi hidup dekat hutan. Contoh orang asli lah. Contoh lah kalau tak ada orang sampaikan ajaran Islam pada dia, dia ahlul fatrah. Dia ahlul fatrah. Wajib tak kita sampaikan surah Islam pada dia? Fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya wajib fardu kifayah lah. Tak semua orang wajib berdakwah. Kenapa? Sebab syarat dakwah tu mesti ada ilmu lah. Kalau orang yang kurang ilmu ataupun tak tak ada ilmu berdakwah, nanti jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf.
jadi terbalik ya. Jadi hukum berdakwah tu fardu kifayah asalnya, bukanlah fardu ain setiap orang wajib, tidak. Baik, mudah-mudahan terjawablah soalan Imam ya. Baik. Jadi sekali lagi jangan sampai kita, ya Allah, kenapalah kau tak hidupkan aku kat hutan sana. Jangan sampailah kita terniat begitu bersyukurlah kita seadanya sekarang ni kan. Bersyukur Allah Ta'ala takdirkan begini, redha dengan takdir Allah. Baik. Adapun riwayat hadis riwayat Muslim daripada Anas, ada hadis riwayat Muslim, kuat hadis ni, hadis sahih lah daripada Muslim, daripada Anas, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnari falamma fagha da'ahu faqala inna abi wa abaka finnari. Hadis riwayat Muslim 203, mungkin ada surat ni. Artinya bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, di manakah bapaku? Bersabda ia, bapa engkau di dalam api neraka. Maka tatkala berpaling